Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita berjumpa lagi untuk sesi hari saya hari ke hari ke-13 hari ke-13 saya berkongsilah berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan. Okey. Sekejap ya, ada nak setting sikit. Okey. So, kalau hari ni, kalau yang dekat KL Selangor semua ni tak bekerja lah, hari cuti kan. Tapi kalau dekat Kelantan ke Kedah ke semua yang hari dah bekerja, hari ni dah bekerja. So tak apa, nanti kalau contoh tuan-puan dah terlihat apa saya punya FB live ni, mungkin boleh tengoklah selepas-lepas ni ya. Okey. So hari ni kita nak fokus nak cerita berkenaan okey. So hari ni saya nak bercerita berkenaan dengan apa jenis dan kriteria emas untuk disimpan bagi menjaga nilai kekayaan kita. Kan? So kita dah tukar duit kepada emas ni, macam mana yang kita nak pastikan emas tu boleh memberi nilai kepada kita untuk long term dan juga short term lah. Kan? So saya dah bagi tahu kita boleh juga simpan emas untuk short term, boleh juga sebagai long term. Yang sebaiknya sebagai long term lah. Tapi dengan ada ilmu, so siapa sahaja yang simpan emas akan untung lah. Dia tak akan rugi. So kalau tak ada ilmu, emas hanyalah sekeping logam lah. Sekeping logam yang akan orang cakap bila simpan emas, alah tak untung pun. Sebenarnya dia tak ada ilmu lah. Okay. So dengan saya akan share ilmu-ilmu yang berkenaan dengan macam mana tuan-puan boleh manfaatkan emas-emas simpanan tuan-puan untuk apa-apa matlamat tuan-puan yang tuan-puan kena buat lah. Okay, sebelum simpan emas tu kan, sebelum simpan emas kita tukar duit kita kepada emas. Tak kira lah duit yang macam contoh kata duit yang dana untuk dana persaraan ke, ataupun duit yang contoh yang kata dapat gratuity ke, dapat ganjaran yang kerja ke apa ke, tak ada masalah. So semuanya bila kita ada ilmu dan kita ada matlamat, kita tahu apa yang kita nak buat dengan kita punya simpanan tersebut. Okey. So yang pertama, saya ada 2 part hari ni. Apa jenis emas yang simpan untuk sebagai untuk lindung nilai kekayaan kita dan kriteria emas tersebut. Okey. So bila saya bercakap pasal pelaburan ataupun simpanan ni, dia kita tak boleh lari daripada emas pelaburan lah. Emas pelaburan maknanya macam contoh yang ini, jongkong dan juga dina lah. Kalau kita cakap pasal jongkong ni adalah 4 segi. Kalau 4 segi, kalau dina adalah berbentuk bulat macam ni. Kalau bulat maknanya dina lah. Okay, so memang dia dah di brandingkan sebagai dina bulat dan jongkong 4 segi. Okay, so kalau kita biasa dengar pasal emas ni, kalau macam contoh saya pun sebelum ni, emas bila saya ingat masa yang saya belum ada kenal ilmu adalah emas, contoh emas macam inilah, emas perhiasan. Tapi bila kita bercerita pasal untuk melindung nilai kekayaan, dia lebih menjurus kepada gold bar dan juga dinar lah. Maknanya emas yang berketurunan 999. So kena cari emas 99 lah untuk nak jaga kita punya nilai kekayaan. Sebab emas gold bar atau emas 99 ni, ia adalah dengan keturunan 999. Dia punya keturunannya memang 100% emas, dan split dia kalau dalam bentuk macam ni, bentuk gold bar atau dinar lah, split dia ataupun kita panggil susuk nilai adalah rendah berbanding dengan dalam bentuk emas perhiasan macam ni. So kat situ kita akan dapat keuntungan bila kita simpan dalam bentuk gold bar ataupun dinar tadi. Okay. So boleh clear kat situ. So kita kena simpan gold bar ataupun dinar. Tapi dia ada kriteria lain lah yang kita perlu susuli lah. Bila kita nak beli gold bar ataupun dinar tu pun kita kena ada kriteria lain. Tapi dari segi jenis sebenarnya, sebab kita faham emas adalah 2 jenis lah yang kita biasakan. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi grade lain. Grade lain iaitu 715. Sebenarnya banyak grade-nya emas ni. Kalau kita dekat Malaysia, kita lebih kepada 916 dan juga 999. 999. So 916 ataupun lain-lain barang perhiasan
dengan grade lain 715 ke apa, sebenarnya spread dia adalah tinggi sebab dia dah ditukarkan daripada emas, ditukarkan ke dalam bentuk macam ni. Nak buat tu dia dah ada kos upah yang tinggi dan juga tak berbaloi untuk simpan sebagai pelaburan sebab ianya dah dicampurkan dengan bahan logam lain yang akan merendahkan mutu dan juga keturunan dia lah. So mungkin boleh tengoklah saya punya live sebelum ni macam mana dari segi nak dapatkan satu ni, dia kena tambah dalam bahan logam lain, so jadi akan dapat merendahkan mutu dia lah. Okey, so bila kita bercakap pasal emas pelaburan ni, emas 99, so kena pastikan adalah emas 99 lah, 99.9, maknanya keturunan dia 100% emas. Okey, so dia tak ditambahkan dengan bahan logam lain yang akan merendahkan nilainya. Okey, so faham kat situ ya. Emas 99 lah yang kita kena simpan untuk nilai kekayaan, menambahkan nilai kekayaan kita. Kalau emas pelaburan dapat, mungkin akan lambat. Kalau dari segi yang ini dari segi mentor emas pun, pakar-pakar emas mengesyorkan ianya disimpan lebih daripada 3 tahun lah untuk dapatkan keuntungan yang optimum. 3 tahun minima. Sebab kalau apa-apa pelaburan pun dia kena ada konsistensi, maknanya kita simpan dalam volume yang banyak dan juga dalam jangka masa lah. Kan baru dinampak kita punya keuntungan. Kalau tidak, memang kalau contoh kita simpan sekali, lepas tu 3 tahun nanti baru kita tengok, contoh kita simpan 1 gram. Bila tak ada volume macam tu, dia tak akan ada nilai lah. 1 gram macam contoh kata 2014 dulu saya beli RM145 1 gram dan saya kekal 1 gram kat situ. So kalau contoh sekarang pun saya nak jual dah contohlah kata 2014 sampai sekarang dah 8 tahun, tapi sebab saya ada 1 gram saja, saya tak ada volume, saya ada 1 gram saja, jadi kat situ contoh saya nak jual hari ni RM259, adalah beza 100 lebih, tapi 100 lebih je lah saya punya keuntungan contohnya. So berbanding dengan saya simpan 1 gram setiap bulan, contoh saya simpan secara konsisten setiap bulan, so 5 tahun contoh saya dah ada 60 gram contoh kan. So 60 gram darab tadi pun dah ada 6,000 contoh. Bila kita ada volume, memang kita akan dapat keuntungan lah. So apa pun volume yang penting, volume dan juga masa, kita kena bagi masa lah. Okey, so boleh clear emas pelaburan 999. So kriteria lain, sebab kalau di luar sana banyaklah emas 999 ni dijual lah, dan jongkong dan juga gold bar dijual. Okey, so dia ada 5 kriteria. 5 kriteria yang kita perlu cari. Kalau syarikat tu memenuhi 5 kriteria ni, boleh saja tuan-puan beli. Tapi bagi saya dah jumpa syarikat yang memenuhi 5 kriteria ni dan saya puas hati dengan dia punya performance selama ni, jadi saya stick je lah. Saya cari dah syarikat lain. Saya lebih kepada syarikat Public Gold sebab memenuhi 5 kriteria yang dah digariskan oleh pakar-pakar emas lah. Okey, so apa 5 kriteria? Kalau tuan-puan jumpa 5 kriteria ni pada mana-mana syarikat, boleh saja tuan-puan boleh beli dan akan dapatlah insya-Allah keuntungan daripada situ. Okey, so apa kriteria pertama? Kriteria pertama adalah harga per gram yang rendah lah. So kena tengok, dia bukan satu kriteria, maknanya kena combine 5 kriteria ni, baru kita boleh pastikan yang nilai kekayaan kita akan bertahanlah dalam bentuk emas bila kita simpan emas yang macam tu, emas daripada syarikat macam tu lah. So harga per gram yang rendah. Okey, so bila saya tengok yang untuk harga per gram yang rendah ni, Public Gold antara harga yang terendah lah. Okey, mungkin bukan terendah, tapi sebab dia dia kata packagekan dengan lagi 4 kriteria tu, itu yang menyebabkan saya stick dengan Public Gold lah untuk menyimpan. Okey, so harga per gram yang rendah, contoh kata hari ini harga per gram untuk Public Gold adalah RM259. So kalau ada yang tanya, ada yang pernah tanya pada saya lah, kenapa harganya lain daripada harga dalam contoh harga emas kini, apakah yang spot gold? Spot gold tu maknanya harga emas yang contoh yang dalam bentuk besar, macam contoh kata 10 tan. Spot gold maknanya harga macam kalau kata harga borong lah, harga borong, tak dibentukkan lagi dalam bentuk macam ni semua, so dia harga borong. So apa barang kan, bila contoh kata harga borong ayam pemborong ayam kan, harga ayam di contoh kata emas macam ni, maknanya yang kata spot tu adalah harga ayam di ladang.
Macam tu lebih kurang harga ayam di ladang. Bila kita nak dapat kat kita, mestilah dia akan pergi kepada orang borong ayam dan baru pergi kepada penjual ayam kan. Dah kat situ adalah dia punya kos-kos. Sama juga macam tu. So kita tak akan dapatlah harga yang spot gold tu. Kalau tengok harga spot gold rendah, ada tuan tanya saja, kenapa harga spot gold rendah lagi? Harga public gold mahal. Dia pun ada kos untuk, contoh kata transportation dia, ada dia punya untuk management dia. So itu yang akan jadikan harga dia lagi tinggi. Tapi maknanya kita kena buat apple to apple lah perbandingan dia. Maknanya kena tengok harga penjual emas, bukan kepada harga spot gold. Spot gold tu macam kata harga lombong macam tu lah, lebih kurang, maknanya benda yang tak dibentuk lagi. Maknanya boleh dapat raw material macam tu. Okey. So salah satunya adalah antara yang terendah lah bila saya tengok. Okey. So harga per gram yang rendah. So apa kriteria kedua? Kriteria kedua adalah spread ataupun susut nilai. Susut nilai kita kena tengok juga. Sebab susut nilai ni akan mempengaruhi harga bila kita nak jual nanti. So bila kita nak jual, maknanya nanti bila kan kalau harga kita beli dengan harga jual yang kita akan dapatlah nilai keuntungan kita dapat bila kita nak jual, macam tu. So spread lah. Salah satunya yang paling penting juga kita tengok spread dia. So pakar-pakar emas menggariskan kalau spread sesuatu produk tu adalah di bawah 10% sangat berbaloi lah untuk kita beli. Tadi harga salah satu kriteria yang pertama, harga per gram yang rendah dengan kadar susut nilai yang rendah jugalah. Bawah 10% should be okay. Dan bagi saya, bila saya dah buat kajian sedikit desktop research untuk emas public gold ni, di antara terendah lah dia punya spread. So emas public gold macam contoh yang ini 10 gram, dia punya spread adalah 9%. So bawah 10%. Jadinya memang dah mengikutilah kriteria yang lalui lah pakar-pakar emas. So kalau contoh kata yang 5% 5 dinar macam ni, dia lagi rendah lah. Boleh pergi kepada alamak saya tak ingat lagi ni 7.5 macam tu. So lagi besar dia lagi rendah. Kalau contoh yang 1 kilo, kita ada 1 kilo bar 1 kilo tu, dia punya spread adalah susut nilai dia adalah 6%. Range semua produk public gold, produk gold bar public gold adalah 6 hingga 9%. So yang paling kecil macam contoh yang ini 9%. So kalau contoh beli 1,000, contohlah harga 1,000. Contoh beli 1,000, dia punya susut nilai bila nak jual adalah 9%. So dalam RM90 lah. Kan? So kalau kita contoh yang tadi yang saya kata, kalau barang kemas macam ni, bila kita beli susut nilai dia at least 20% lah kebiasaannya. So kalau contoh 1,000, susut nilai dia 200. Itu tak masuk lagi. 1,000 tu harga emas sahaja. Tak masuk lagi kita kena tambah dengan harga harga kos upah, kos tukang. So itu yang jadi kita lambat untung lah bila kita beli dalam bentuk barang kemas ni. Sebab tu kita kena faham. Kena faham. Yang ini saya pun ada sebab saya nak pakai. So kalau memang untuk pakai, so tak ada masalah lah, kita belilah seutas dua kan. So kalau duit lain yang kita nak simpan untuk sebagai contoh dana persaraan kita, dana kita punya nak contoh kata nak pergi haji kan, dana semalam dulu saya tengok mungkin naik kepada 40,000. So kita kena simpan lah untuk dapatkan 40,000 tu. Kan? Kita bukannya orang yang ada duit yang terus tiba-tiba ada 40,000 bila tabung haji kata contoh. Saya tak pastilah yang tu ada. Saya tengok poster yang kata mungkin dengan SOP terkini ialah dengan biliknya nak kena 2 orang saja satu bilik, mungkin 2-3 orang saja satu bilik, dengan penerbangan pun mungkin dia adalah dia punya nak mematuhi SOP tu kan. So sangat akan memberi kesan lah kepada harga tu. So kalau kita tak menyimpan, kita tak akan ada lah duit untuk nak pergi haji nanti. Kena ada juga. So salah satu nak menyimpan cara yang terbaik adalah dengan emas lah. Sebab emas ni kalis inflasi. Okay. So kriteria tadi susut nilai. Susut nilai yang rendah. Susut nilai rendah antara 9% sahajalah. Kalau RM90 berbanding dengan yang tadi 200, kena campur lagi yang kita rugi dekat kos upah tu, lagi berganda-ganda lah dia punya kerugian di situ. So kalau yang ini, contoh itu yang kata bila yang ini harga, bila kita simpan dalam masa 3 tahun, insyaAllah kalau dari segi range biasa 3 tahun kita dah boleh dapat untung. Sebab spread yang rendah tadi. Okey. So kriteria ketiga, stok tiada had. Maknanya kita kena pilih syarikat yang jual tu yang tiada had stok. Maknanya kalau contoh harga macam contoh hari ini 259 ni, harga jatuh daripada minggu lepas sampai 265, 264. So dah jatuh RM5 1 kilo, RM4 1 kilo.
4 kilo, sorry. RM4 1 gram dengan RM5 1 gram. So, bila harga jatuh, ada syarikat yang bila harga jatuh, dia tak boleh jual. Sebab dia, ialah emas ni kan, dia kata kita ada simpanan kita beli. Kalau syarikat yang jual ni, dia dah ada dia punya stok. So, bila nak jual, bila harga jatuh, dia rugi dari segi yang dia beli dulu dengan harga sekarang. Sebab harga emas ni, untuk pengetahuan, harga emas di public good adalah mengikut harga emas dunia. Okey. So, harga emas dunia. Dia ada 3 jenis harga lah dalam harga produk di public gold ni. Satu adalah harga tetap. Harga tetap iaitu harga yang untuk barangan kecil. Barangan kecil contohnya 1 gram. 1 gram contoh yang macam ni ya. Ni 1 gram. Kalau kita beli terus macam ni, keluarkan terus macam ni, harga dia 350 dan tetap lah. Kecuali ada perubahan drastik pada harga emas dunia, public gold akan revise. Tapi jarang-jarang sangat revise. Bila masa saya dengan public gold, daripada 2000 apa lagi dah, baru 2 kali. Sebelum ni harga dia 250, sekarang 350. So baru 2 kali. So itu yang harga tetap. Ada satu jenis yang harga tetap. Satu lagi untuk harga akaun emas, ia berubah setiap 24 jam. Dia berubah pukul 12 malam. Itu harga emas akaun lah. So yang lain-lain item harganya adalah mengikut harga emas dunia dan di-revise sebanyak 20 minit sekali. Itu yang kita teruslah harganya. Bila dia tengok, maknanya dia akan tengok dia akan berkadaran dengan harga emas dunia. Dalam kalau tuan-puan tak masuk dalam website public gold pun, okay, saya boleh tunjuklah kan. Sekejap ya, mana? Alamak, tak jumpa pula kat sini. Okey, so kalau kata contoh, tuan-puan masuk dalam website public gold, dia akan ada ruangan yang daily gold chart dengan daily silver chart. Itu adalah harga emas di kitco.com, maknanya harga emas dunia. So turun naik itu yang akan menentukan harga emas di dalam public gold. Yang kata item-item lain selain yang 2 jenis tadi lah, selain yang harga tetap dengan harga yang emas akaun tu. So yang lain tu adalah harga emas ni 20 minit sekali berubah. So kalau ada perubahan drastik macam contoh, so itu yang bestnya bila saya boleh beli dengan public gold ni, sebab harga emas tu, contoh kalau saya tengok murah lah, tu saya boleh lock. Nanti masa saya nak pergi ambil ataupun bila saya dah settle boleh bayar, dia boleh bayar, ada banyak jenis lah, boleh bayar 3 kali, ada cara bayar dia untuk beli terus ni ada 2 jenis lah. Satu boleh beli terus, satu lagi bayar angsuran 6 kali. Tapi hari ini sampai esok ada angsuran 10 kali boleh bayar. Sangat best lah kalau siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan pembelian. Contoh yang paling kecil adalah 1 dinar 1 kilo lah, boleh beli bayar 10 kali. Contoh yang 1 dinar dalam RM110 1 bulan, 10 kali bayar dan dapat 1 dinar. Promosi ni sehingga esok. Kalau kebiasaannya tanpa promosi boleh bayar sehingga 6 kali sahaja. Memang semua item boleh bayar sehingga 6 kali. Tapi bila ada promosi semalam, ada conference public gold semalam, so ada promosi ni. So kalau siapa minat boleh saja kontak saya untuk dapatkan lah. Contoh 1 dinar tu dalam 110. Okay. So kalau contoh yang 10 gram tu dalam 260 macam tu lah setiap bulan. So 10. Okey, so yang tadi stok tiada rehat, maknanya memang public gold, tuan-puan bila tengok harga boleh terus lock. Boleh terus lock. Nanti boleh buat arrangement lah. Kalau contoh yang di bawah 21 gram, macam contoh yang ini 21.25, dia di bawah yang ni lah, maknanya lebih bawah daripada 5 dinar ni. 5 dinar, 10 gram, 20 gram, 1 dinar boleh dipuskan secara berinsurans ke rumah tuan-puan dengan kos RM10. Satu resit lah, satu resit. Macam contoh tuan-puan beli 2 dinar baru dalam 9 gram, so boleh postkan dalam satu resit tu, belian satu resit boleh postkan kos RM10 secara berinsurans. Maknanya kalau apa-apa hal berlaku pada mas tuan-puan tak dapat, public gold janji akan ganti semula. So itu public gold janji akan ganti semula. Daripada 2008 sehingga kini 2021, public gold beroperasi menjual beli emas. Tak pernah lagi lah ada orang yang beli emas dengan public gold tak dapat emas. So kalau tuan-puan tak dapat emas pun, tak dapat emas tuan-puan, saya janji saya akan gantikan. Kalau contoh public gold kata tak bagi, kalau hilang tengah jalan ke apa, puan-puan tak dapat emas tu, saya janji saya akan ganti. So memang sehingga kini saya punya mentor dan saya pun dah berjanji, dan saya punya mentor pun dah berjanji daripada 2012 lagi,
tak pernah dapat lagi, tak pernah seorang lagi dah yang dapat yang kami janjikan tu, sebab semua yang beli emas memang dapat emas. Cumanya matter of cepat atau lambat. Macam contoh masa PKP hari tu, sebabnya bahagian penghantaran public gold tak boleh beroperasi penuh kan, ada berapa persen yang kena boleh bekerja sahaja di office, so agak lambat sedikit. Tapi contoh saya punya penyimpan emas yang beli loket emas, yang beli loket yang boleh simpan 1 dinar tu, dia dah dapat dah minggu lepas. Tapi lambat sikit lah, tapi memang saya cakap mungkin lambat sikit lah pun, sebab masa PKP kan dia tak boleh beroperasi penuh. Tapi memang public gold janji akan dapat, tuan puan akan dapat emas, beli emas akan dapat emas. Okey, so stok tak ada tahat, maknanya boleh beli. Okey, satu lagi, cawangan jual beli yang banyak. Kalau contoh cawangan jual beli ni, tapi sekarang ni tak berapa relevan sangat lah, sebabnya boleh beli online dan juga boleh ambil kan, boleh dipostkan. Kalau dulu memang tak ada lagi, masa yang sebelum ada pengepusan berinsurans tu, mungkin kita kena ada cawangan jual yang beli banyak ni sangat penting lah, sebab pergi ambil dekat branch kan. Tapi sekarang yang untuk diambil dekat branch ni yang 50 gram ke atas lah, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan juga 1 kilo, boleh kena pergi ambil di branch lah sehingga kini. Tapi Public Gold tengah berusaha untuk nak bolehkan juga yang 50 gram pun boleh dipuskan dengan berinsurans. So lagi senang lah kan, masa-masa pandemik macam ni, nak pergi ke branch tu pun ada risiko kan, kita nak pergi ke sana tu. Okay, so lagi menyenangkan lah. Pos hanya RM10 saja di Semenanjung. Sangat mudah. Memang sangat mudah. Tunggu saja di rumah, akan dapat. So saya dah banyak kali dah buat. So memang akan dapat lah. Saya memang dapat lah saya punya emas tu. Okay, so cawangan jual beli banyak. So cawangan Public Gold di seluruh Malaysia adalah 17 cawangan. Dia tak ada satu je. Di Perlis tak ada. Yang lain semua ada. Perlis je tak ada lagi. Okay, so Perlis dia cover di bawah Alustar lah. So kalau orang Perlis contoh dah beli 100 gram nak kena pergi ambil, kena pergi di branch Alustar lah. Okay, so itu saja. Yang lain semua ada. Contoh di Sarawak ada 2, di Kuching dan juga di Miri. Sebab Miri macam ramai penyimpan-penyimpannya, jadi Public Gold tengok memang sangat berbalut untuk buat, jadi dia dah buat lah di Miri. Di Indonesia pun sekarang ada 1, tapi kita akan tambah lagi 4 lagi, nak jadikan 5 cawangan di Indonesia. So dan juga tahun depan Public Gold akan buat kilang di Indonesia. Sekarang ni dia bilang orang lah untuk keluarkan dia banyak emas Public Gold di Indonesia. Dia punya produk macam contoh di Malaysia, macam contoh yang ini adalah dinamakan sebagai bunga emas, sebab dia corak songket. Kalau kat sana dia pakai batik kraton. Dia punya ni cantik, saya tengok dia punya design tu. Okay, so maknanya dia localize lah, ikut cita rasa di negara tersebut lah. So setakat ni dia ada di 2 negara lah. So insyaAllah akan lepas ni akan dipasarkan ke negara lain juga. Okay, so itu kriteria keempat, cawangan jual beli yang banyak. Macam contoh cawangan jual beli yang banyak, dan juga sekarang ni memang semudah online, sangat boleh senang dah jual beli. So macam contoh puan tengok 12 malam, harga rendah tu saya boleh lock, dan dalam masa 24 jam dia buat pembayaran. Okay, so maknanya boleh tengok harga rendah, tapi maknanya ada kemampuan untuk bayar. Dan juga contoh kata nak ambil yang untuk bayaran 6 kali tu pun ada kemampuan untuk bayar, boleh saja lock, boleh tengok harga rendah, boleh lock sendiri. Cuma saya bantu dari segi masa yang pembelian pertama untuk register tuan puan. Lepas tu tuan puan saya akan bagilah dia punya SOP macam mana nak membeli sendiri. Jadi saya pun dari segi delay saya tak tahu pun contoh tuan puan dah beli berapa banyak apa semua, saya tak tahu. Macam contoh saya ada seorang penyimpan ni, dia masa yang pertama saya tolong lockkan dia untuk beli 1 dinar, bayar 10 kali. Masa yang akhir tahun lepas dia beli, masa tu ada lagi promosi 10 kali. Yang ini dah lama 1 dinar tak ada, ini baru ada hari ini, semalam, hari ini dan esok. Okay, kalau siapa nak grab sangat-sangat berbaloi lah untuk grab. 1 bulan, 10 bulan puan boleh dapat 1 dinar, dah ada simpanan emas. Okay, so dia beli yang tu. Lepas tu dia adalah, sebabnya Public Gold ni baru bertukar sistem je lah, sistem online dia bulan 7 hari tu, bulan 3 yang masih sistem online tu. Jadinya kalau yang pembelian sebelum bulan 3 untuk nak postkan tu ada proses sedikit lah, dia tak automatik. So dia nak minta tolong saya, saya dah habis bayar, dia nak post. Saya kata cepatnya habis bayar. Lepas tu dia kata dah habis bayar, sebab macam
teruja pula dia kata. Jadinya macam dia kata, lagi banyak saya punya simpanan bila beli emas ni. Okeylah, saya kata alhamdulillah lah. So saya pun nak tolong untuk dia. Tapi dia ada sedikit problem masa dia nak buat tu, sebabnya dia ada kesukaran sikit untuk nak lockkan untuk nak buat postage. So saya kata saya minta permission untuk masuk lah dia punya account, sebab saya tak ada right nak masuk pun. Saya tak tahu pun berapa dia beli ke semua kan. Password dia semua dia simpan sendirilah kan. So saya kata okey, lepas tu dia kata saya bolehlah puan tolong saya untuk buatkan postage. Okey, so saya masuk. Dia kata, puan, kalau puan nanti puan tengok, saya dah buat, ada 2 lagi saya punya buat, yang maknanya dia buat bayaran kali juga. Saya kata alhamdulillah, sebab saya tak tahu pun. Bila dia dah pandai buat sendiri, so dia dah ada lagi 2 yang bayaran secara ansuran. Okey, so saya kata alhamdulillah lah kata. Tapi memang saya masuk, saya dah cakap kat dia, saya masuk, saya akan tengok awak punya kira macam order number yang tu je lah. Yang lain tu saya tak tengok. Saya pun tak tahu pun berapa dia beli apa semua, saya tak tahu. Memang saya tak akan diberitahu lah oleh Public Gold berapa orang dah beli, berapa orang ni beli, dari segi jumlah semua. Mungkin saya akan nampak lah dari segi tuan-puan order bulan tu berapa ringgit. Tapi saya tak tahu pun puan-puan beli hari tu, puan-puan order berapa ringgit 1 gram hari tu. So saya pun tak adalah masa, saya pun tak adalah niat nak convertkan, nak cari berapa gram orang ni simpan sebulan, berapa ni gram bulan, tak ada. So maknanya kekayaan tuan-puan adalah di tangan kekayaan puan-puan sendiri. Saya tak tahu, saya tak akan tahu secara detail. Okey, so saya settle lah yang tu. Saya tolongkan dia buat untuk postage dan dah dapat dah pun. Sebabnya dah dapat lah, kebanyakan dia dah dapat yang postage minggu lepas, kebanyakannya yang saya tolong. So saya kata alhamdulillah. Maknanya dari segi menyenangkan lah, dari segi postage semua kan. Kalau dulu nak kena tunggu pergi branch ni dengan SOP MKN, branch untuk pengambilan barangan yang dibeli memang kena ikut SOP MKN, jadinya kena book appointment. So sangat rigid lah, jadinya lambat. Kalau contoh kata Bangi ni penyimpannya sangat ramai, sebabnya di seluruh Malaysia dah lebih 600,000 penyimpan emas di seluruh Malaysia. So memang kira macam contoh yang beli item besar-besar ni, semua yang nak pergi ambil kan, nak pergi branch tu ramai. Selepas pada yang contoh yang di Selangor, yang lepas daripada berapa peratus yang dah vaksin tu kan, sudah boleh buka branch dekat Selangor. Yang di Bangi ni saya nak pergi hari tu pun saya ada urusan sedikit. 1 bulan saya kena queue untuk nak dapatkan appointment. So memang sangat macam kalau kata semua daripada sekecil-kecil item sampai ke sebesar-besar item nak kena ambil kat branch, jadi queue panjang lah. So lagi lambat kan. So memang dah menyenangkan, boleh dipuskan dan ada insurans. So tuan-puan boleh tunggu dengan senyuman kat rumah. Kalau kata contoh apa-apa berlaku pun, Public Gold janji akan ganti. Okey. So best juga kan untuk yang boleh dipostkan. Sebab di seluruh Malaysia ni tak ada lagi lah branch lain, syarikat lain yang buat penghantaran emas secara berinsurans ke rumah. So Public Gold satu-satunya. Okey. So satu lagi adalah jaminan jual beli. Baginan jual beli. Jual beli. Maknanya dia jamin, yang jual tu memang confirm lah dia jamin kan. So manusia syarikat pun kalau nak jual dia jual. Tapi Public Gold janji akan beli semula emas yang Public Gold jual kepada tuan-puan, apa keadaan sekalipun. Contoh kata rosak ke, kemek ke, patah ke, macam contoh. Tapi maknanya benda contoh macam ni, kemek, patah, ada syarikat dia tak nak beli. Bila dah macam tu, ada kemek patah, dia tak nak beli. Dia dah kira macam used gold. Tak, Public Gold janji akan beli. Macam contoh ada kerosakan yang sangat besar pun, dia akan reverse sedikit lah dari segi harga beli tu. Mungkin dia akan jadi 10% tadi kan. Sebab saya cakap tadi spreadnya adalah 6 hingga 9%. Tapi mungkin bila kerosakannya agak besar, Public Gold janji akan beli juga, cuma mungkin naik sikit kepada 10% lah dia punya spread. Okay. So maknanya memang akan janji akan beli. Itu janji dari segi kerosakan ataupun sebarang defect lah pada produk tuan-puan yang puan-puan beli. Tapi satu lagi yang paling macam peace of mind lah untuk kita sebagai penyimpan emas. Contohlah kita ada duit banyak sikit, contoh kita ada 4 kilo kan, 4 kilo dah 1 juta kalau hari ni kan, 259,000 lebih kurang, 254,000, 1 juta. Kita ada 1 juta dan kita perlukan duit. Itu best lagi emas ni, kita boleh cairkan dalam masa 15 minit hingga 3 hari. 15 minit hingga 3 hari. Contoh kalau tuan-puan ada yang macam ni, ada fizikal macam ni, 15 minit ke setengah jam dah boleh dapat duit.
Itu bestnya boleh simpan lagi satu lah. Kalau contoh tuan puan ada 1 juta dalam bentuk rumah nak jual, kalau contoh sekarang saya rasa lebih pada 6 bulan lah nak dapatkan 1 juta tu. Tapi kalau tuan puan ada 4 kilo dan tuan puan beli tu 4 kilo yang public gold, so public gold janji akan beli semula. Kalau kata contoh mungkin value dia besar 1 juta, public gold biasanya akan paling lambat pun 3 hari bekerja tuan puan dah boleh dapat duit tuan puan masuk dalam akaun. Kalau kata contoh normal keadaan, tuan puan boleh dapat terus duit. Maknanya on the spot lah, pergi sana dapat duit terus. Mungkin kalau kata yang value dia high tinggi sangat, contohnya 1 juta ke apa semua, akan nak bagi cash kan, tak sesuai pun nak bagi cash. Mungkin contoh masa tu ada sedikit kekangan, jadinya tuan puan janji akan beli, tapi contoh paling lambat pun 3 hari tuan puan dah boleh dapat duit tuan puan. So kecairan dia tu adalah secair wang tunai lah. Itu yang bestnya. Bila simpan emas lagi satu lah kan. Sila cerita. Ini cerita pasal kriteria pembelian tu kan. So jaminan jual beli balik. Saya ada kes yang saya dengar, ada pembeli emas ni yang dia beli dalam bentuk yang banyak. Dia beli dalam contoh jenama X, bila nak jual syarikat tu tak ada kemampuan untuk beli balik. So itu pentingnya kita kena tahu tempat yang kita beli tu sama ada dia boleh beli ataupun tidak balik bila kita beli dalam jumlah yang banyak lah, at least ni biasanya kan normalnya. So kalau kita beli dalam jumlah sedikit ni mungkin boleh lah mana-mana pun boleh beli balik. Tapi dari segi spread tu pun kena tengok juga. Sebab contoh biasanya kalau kedai emas ni dia tak tulis tau berapa spread dia, maknanya berapa kadar susuk nilai yang akan dikenakan bila kita beli contoh gold bar ataupun dinar tempat dia, ataupun bila kita jual yang branch yang jenama lain pun berapa spread dia tak paparkan. Dia hanya harga paparkan. Kalau kita pergi kedai emas kan dia paparkan harga beli, harga dijual, maknanya harga kita nak beli. Dia tak ada bila kita nak jual, dia tak paparkan, kita kena tanya. So boleh tengok berapa spread dia. Kebiasaannya harga jual pun dah mahal daripada public gold punya yang contoh gold bar ni, dan juga harga beli pun biasanya dia lagi tinggi dia punya susuk nilai dia lah, spread dia tu. Okay, so itulah kira macam kenapa saya memilih gold bar atau dinar yang of course adalah akan memberi nilai tambah kepada kekayaan saya dalam long term dan juga short term. Okay, so dan kenapa saya memilih public gold, sebab dia dah memenuhi saya punya 5 kriteria tadi. Harga per gram yang rendah. Okey, harga per gram yang rendah maknanya bila kita beli harga tu rendah. Okey, dan kriteria kedua adalah susuk nilai yang rendah lah. Macam contoh tadi yang saya cerita tadi, spread untuk public gold adalah 6 hingga 9%. Okey, so ikut item. Okey, dan juga stok tiada had. Maknanya kalau harga rendah ke harga macam mana pun, public gold akan janji tuan puan boleh lock harga tersebut. Pernah sebelum ni ada kejadian yang masa website public gold tak dapat dihubungi. Maknanya macam ada sedikit down, tapi public gold still bagi chance. Maknanya tuan puan contoh, tuan puan boleh WhatsApp saja untuk beli lock. Maknanya lock melalui WhatsApp. Lock melalui WhatsApp, harga yang tuan puan masa tu, macam contoh kita puan-puan tengok dekat harga tu tak dapat kan, harga dekat public gold berapa, contoh tengok memang harga jatuh sungguh ni dekat kitco.com. So tuan puan boleh lock masa tu. Dia public gold akan lockkan harga tuan puan ikut harga yang semasa puan-puan lock hantar SMS, hantar WhatsApp tu. Macam tu pukul 12.30 tu lah dia akan bahagi harga, walaupun dia jawab esok pukul 10 pagi. 10 pagi tu mungkin dah naik harga kan? Tak, dia akan bagi harga tuan puan harga yang masa pukul 12.30 yang tuan puan lock harga masa WhatsApp tu. So itu telusnya public gold. So saya pernah mengalami lah keadaan masa yang website down tu. So maknanya tak ada kira macam ada cara lah dia bagi untuk supaya kita boleh juga membeli bila harga rendah tu. Okey. So maknanya stok tiada had, boleh beli bila-bila masa, dan cawangan jual beli yang banyak. Sangat senanglah untuk dihubungilah cawangan-cawangan di seluruh Malaysia kecuali di Perlis. Okey. So jaminan jual dan beli maknanya beli balik. Jaminan belian balik produk public gold yang tuan puan beli. Apa keadaan pun tuan puan boleh jual kepada public gold tanpa sebarang orang kata tak selesa lah. So macam patah ke ni? Tadi saya tak cakap kan setiap gold bar atau dinar yang kita beli dia akan ni macam surat beranak lah. Surat beranak ni ada nombor dia, nombor CD kat sini, di yang ini
065031 surat beranak dia ni. Untuk yang ini ni, yang 10 gram ni, ni surat beranak yang ni. So surat beranak yang ni. So contoh hilang benda ni. Public Go janji akan beli juga. Public Go janji akan beli, cuma dia akan tolaklah RM10 untuk sebab hilang benda ni. Itu dah fix. Kalau hilang surat beranak dia, tolak RM10. Itu saja. Dia janji akan hilang tu. Ada kes kawan saya yang dia kata dia dah hilang dia punya surat beranak, macam mana? Boleh je. Pergi je kat sana. Nanti tolak RM10 je. Kan? Untung. So itu yang maknanya bila kita buat sesuatu dengan ada ilmu, macam kita dah tahu dah kriteria apa kita nak beli, tempat macam mana yang kita perlu beli, syarikat apa yang kita perlu beli, kita lagi senang lah. Okay. So kalau contoh tadi yang saya cakap, contoh yang inilah, contoh yang ini, promosi yang untuk hari ini 10 gram ni RM2,582 sekarang. Hari inilah masa sekarang ni. Kan saya kata tadi harga dia berubah 20 minit sekali. So RM2,582 masa saya cakap ni 10.55 pagi. So tuan-puan, kalau tuan-puan berminat untuk nak dapatkan yang bayaran 10 kali, maknanya dalam RM2,580 lebih satu bulan, boleh saja lock. Sebabnya boleh saja hubungi saya untuk lockkan harga tu untuk tuan-puan. Sebabnya promosi ini dah lama dah tak ada. Dia ada semalam, hari ini dan sehingga esok pukul 12 tengah hari sahaja. So kalau contoh yang ada lebihan duit, contoh yang ada dah simpan duit iCitra ke, lebih sedikit, nak beli yang untuk yang ini, contoh 5 dinar ni RM5,487. So dalam RM550 macam itulah satu bulan kalau bayar 10 kali. So mungkin nak simpankan nilaikan duit tuan-puan tu kepada nilai 5 dinar ni. So 5 dinar ni boleh beli 5 ekor kambing sampai bila-bila. Sebab seekor kambing 1 dinar. So yang ni macam ni, saya dah bela 5 ekor kambing ni dah lama dah ni. 5 ekor kambing duduk dalam ni. Okay. So dengan kita tahu apa jenis emas yang kita nak beli dan apa kriteria emas yang kita perlu beli, kita akan aman lah untuk menyimpan peace of mind. Tak payah nak fikir-fikir, aku simpan ni nanti macam mana nak jual, macam mana nak ni kan. So okay. So setakat tu saja. Kalau ada tuan-puan nak hubungi saya, boleh saja hubungi dengan nombor telefon yang tertera di bawah, dan saya akan bantu tuan-puan lah untuk mula menyimpan dengan betul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tengok tadi? Ada tengok tadi? Tak. Siapa dua orang tu? Abang dengan siapa? Adik tak masuk? Kelas tadi? Tak. Siapa dua orang?